اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Salikin, muka surah 42, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surah 42, baris ke-10 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan hendak engkau pada ketika berdiri sembahyang itu menundukkan kepala, padahal engkau simpankan akan tilik matamu atas tempat sujudmu supaya hadir hatimu. Padahal engkau simpankan. Jadi dalam hak nipis sama, dalam hak tebal sama, padahal engkau sampaikan. Hak rumi macam mana? Hak rumi sampaikan juga. Sampaikan. Hak rumi sampaikan. Bila hak nipis ni sampaikan, hak tebal ni sampaikan. Cuma saya mengaji dengan almarhum Baba Najibuddin Kerandang, fi nuskhatin, simpankan. Pada setengah cetakan, wallahu alam lah cetakan mana, simpankan, bukan sampaikan, simpankan. Simpankan ni bukan simpang taruh ni, faham tak? Simpankan ni dengan bahawa padahal engkau simpankan akan tilik matamu atas tempat sujudmu. Mana apa ni? Mata tengok tempat sujud saja, jangan duk tengok ke lain. Gitu. Itu simpankan. Dengan mana? Mata tengok tempat sujud saja. Jangan tengok ke atas. Faham tak ni? Jangan tengok ke bawah, macam tengok kaki je. Simpan mana bertengok tempat sujud saja. Dia gitu. Jadi tulis gini, tulis setengah cetakan fi nuskhatin, setengah cetakan simpankan. Buat gitu. Hak sampaikan tu terus potong lah. Cuma catat di tepi pada setengah cetakan simpankan. Tapi kita sebut simpang ni taruh. Dah. Bukan makna taruh. Makna tengok tempat sujud saja. Padahal engkau simpankan akan tilik matamu tu atas tempat sujudmu supaya hadir hatimu. Dan jangan engkau berpaling ke kanan
dan ke kiri di dalam sembahyang. Dan hendak engkau pada ketika berdiri sembahyang itu menundukkan kepala. Menundukkan kepala. Siaran tergendala. Kan? Dia pun keluar ni. Kalau dululah siaran tergendala, dia pun keluar warna-warna tu tau. Kan? Dululah tengok TV kan. Siaran tergendala keluar je. Bulat itu dia kan. Sekarang tak ada TV siaran tergendala tau. Kalau zaman dulu banyak ah. Acak kali tau. Tengok-tengok siaran tergendala di tu ni. Ni siaran tergendala ni. Ha? Jala-jala. Tu. Zaman TV dia punya box dia tu daripada papang. Orang muda tak sempat tu. TV dia punya box dia daripada papang je tu. Dia tutup tu macam lasir dia punya papang. Itu. Itu zaman dululah. Dan hendak engkau pada ketika berdiri sembahyang itu menundukkan kepala. Menundukkan kepala. Bukan merendahkan belakang. Menundukkan kepala padahal engkau simpankan akan tilik matamu atas tempat sujudmu supaya hadir hatimu. Tunduk kepala. Bukan tunduk tubuh. Badan ni. Bukan tunduk tubuh. Sekarang kita berdiri. Berdiri itu rukun fi'li. Berdiri rukun fi'li. Kemudian di dalam berdiri sunat hay'ah tulang belakang tegak. Jangan tunduk ke hadapan tulang belakang. Tegak. Berdiri betul lah. Berdiri betul. Kalau tulang belakang condong ke hadapan, tunduk ke hadapan, hukumnya makruh. Sekarang ni mata hendak simpankan. Nak tengok tempat sujud. Tundukkan kepala. Bukan tundukkan belakang. Faham tak sini? Sekarang kita berdiri. Berdiri itu rukun fi'li. Berdiri rukun fi'li. Kemudian dalam berdiri rukun fi'li, sunat hay'ah. Berdiri betul. Betul ni sunat hay'ah. Mana kalau dia berdiri, tubuh dia tunduk ke hadapan, masih lagi sah rukun berdiri. Tapi tak ada sunat hay'ah berdiri betul. Tunduk tulang belakang ke hadapan, hukumnya makruh. Tapi masih lagi sah rukun berdiri, rukun fi'li. Ada ni. Jadi apabila kita berdiri betul, maka macam mana nak tengok tempat sujud? Tundukkan kepala. Bukan tundukkan tubuh. Sebab ada orang ni, dia ngokor. Apa tak ngokor? Dia pegang tengok, dia tunduk ke hadapan. Sebab apa dia mata nak tengok tempat sujud, dia pun tunduk ke hadapan. Tu makruh. Dah nak tengok tempat sujud. Ni. Menundukkan kepala. Bukan merendahkan tubuh. Kau panggil apa gitu? Merendahkan tubuh panggil apa? Kat mana tubuh dia condong ke hadapan panggil apa?
Menundukkan tubuh. Tak panggil menundukkan tubuh gitu. Tak. Merendahkan tubuh. Dan ni dia berdiri. Ni berdiri tegak. Dia buat gitu tu. Apa panggil apa? Menundukkan tubuh. Bokok banyak sangat. Membongkokkan tubuh. Bongkok tu banyak. Ni tak banyak mana. Tak banyak. Tapi tubuh dia tu condong ke hadapan. Tertunduk ke hadapan. Sebab apa? Sebab mata nak tengok tempat sujud. Mata tengok tempat sujud. Bukan tundukkan tubuh. Tundukkan kepala. Maknanya tubuh kekal berdiri betul. Berdiri rukun fi'li. Betul pendirian sunat hay'ah. Berdiri rukun fi'li. Betul pendirian itu sunat hay'ah. Jangan tunduk tubuh ke hadapan. Ini cerita orang sehat lah ni. Kalau memang dia orang hak tubuh pun nak tunduk ke hadapan dah, tu lain lah. Tu uzur dia. Dan ni dia sebab mata nak tengok tempat sujud, dia pun tundukkan tubuh. Tunduk tubuh tu, tu hukumnya makruh. Menundukkan kepala. Supaya padahal engkau simpankan akan tilik matamu akan tempat sujudmu. Itu sebab tunduk kepala. Sebab mata disunatkan tengok tempat sujud. Sebab apabila berdiri tu betul, mana tubuh tu berdiri betul, kalaulah kepala tidak tunduk ke hadapan, maka mata akan tengok dinding. Mata akan tengok dinding. Ada ni. Maka untuk tengok tempat sujud, mata, kepala disunatkan tunduk ke hadapan. Ini adab ketika solat. Jadi bicara adab ni dalam kitab Ilatus Saliki ni, dia merangkumi yang rukun, dia merangkumi yang sunat. Dia campur sekali. Berdiri biar betul. Ada juga jenis sengit kanan, sengit kiri. Bukan kaki dia pendek sebelah. Kalau kaki dia cacat, pendek sebelah, lain cerita. Ni dak ni, dia macam apa? Sembahyang orang malah. Duduk gitu. Macam sembahyang orang malah. Sebab apa? Masih budak-budak, dia malah. Dia berdiri gitu. Siapa ketua dia berdiri gitu? Tapi kalau berdiri, bercakap dengan orang, comel berdiri. Macam sembahyang tu. Masa sembahyang tu. Jadi dia macam apa? Macam tak betul je, dua belah kaki. Bukan, masa dia bukan dalam sembahyang, dia berdiri, comel, dia berdiri macam orang lain ni. Tapi masa sembahyang, apa betul? Tabiat sembahyang masa budak-budak. Jadi malah. Kalau budak-budak malah kan, hidup nyenggeng apa? Orang budak malah mana tu? Orang tu berdiri betul dia. Dia buat gitu. Ni saya ajuk ni tak jadi. Sebab ni taklah kita lalu. Jadi apa siapa ketua dia sembahyang nampak sengit je. Sunat hay'ah dia tu biar comel. Ada. Makna kalau kita kata kau, kalau sihat belaka tu, soft dah kan, tumik betul soft belaka kan. Sekarang ni betul soft tak payah mana dah. Sebab sejak ni kapek semua ada garisan soft belaka dah. Tak payah tengok ni orang lain sebelah dah tengok dah. Cuma kita letak tumik kita betul garisan soft. Sekarang kan tak payah mana, dah nak betul soft. Jadi kalau betul-betul beradab solat ni kok macam pembarisan askar. Tu je. Sebab apa? Tuan belakang sama je. Kepala sama je tunduk ke hadapan. Kemudian kepala tunduk ke hadapan ni, dia tunduk awal-awal lah. Tunduk awal-awal macam mana? Kita sebelum daripada takbir,
kita disunatkan tengok tempat semayang kita. Tengok tempat semayang. Kita nak rokok sujud tu ada tak perkara yang mungkin terhalang. Ni, sebelum semayang. Kemudian sebelum sembahyang, tengok ni atas latar kita nak sujud nanti. Ada tak nampak macam apa-apa ni, nampak macam tahi cicok ke apa. Periksa dulu. Faham tak ni? Sunat seumpama. Tengok kawasan kita nak solat. Jangan duk tengok kiri kanan duk semayang. Tengok tempat nak semayang. Ni Allahu Akbar. Lepas tu tengok. Tak cicok ke depan. Tahulah bincang tak cicok pula dah. Sebab apa? Sebab sebelum dia takbir, dia tak tengok kawasan semayang dia. Mana sebelum takbir, tengok latar. Mana tahu takut ada najis ke apa ke. Macam orang perempuan contohnya. Orang perempuan kawasan solat di luar. Kawasan solat ni mana? Kawasan solat ni kawasan yang ketika pergerakan solat kita, contohnya ketika duduk, ketika sujud, tubuh kita kena, pakaian kita kena, dia panggil kawasan solat. Tubuh kita kena, tubuh tak banyak, pakaian. Jadi orang perempuan, dia punya pakaian dia kembang, terbuka. Jadi tempat solat bagi perempuan bukan hanya atas jadah. Kalau jadah tu kecil lah, kalau jadah tu besar mungkin cukup lah. Kalau jadah tu kecil, kan sejadah ni ada yang ngam-ngam. Seorang ni ada sejadah yang dia agak besar. Jadi kalau sejadah tu kecil, yang mana apabila perempuan ni sujud contohnya, maka kain semayang dia akan terhulur ke bawah, ke tepi sejadah atas lantai. Maka atas lantai tu dihukumkan tempat semayang bagi perempuan. Sebab tempat tu nanti akan bersentuh dengan pakaian, contohnya ketika dia sujud. Maka sebelum semayang, tengok tepi-tepi sejadah. Kadang-kadang orang perempuan ni dia semayang tepi dinding, contoh di rumah. Maka tepi dinding ni kena tengok molek ada tak cicok ke apa ke. Sekarang ni perempuan pakai sejadah tapi sejadah kecil. Kalau sejadah besar tu mungkinlah cukup lah kalau sejadah besar. Kalau perempuan pakai sejadah kecil, makna masa dia sujud, baju semayang dia akan kembang, terbuka sampai ke tepi sejadah. Maka tepi sejadah tu dipanggil tempat semayang bagi perempuan. Kita orang lelaki ni pakaian kita begini je. Maka tepi-tepi tu jauh dah dengan kita bagi orang lelaki ni. Kalau hak jenis pakaian kita kan, orang perempuan dia lain. Jadi sebelum semayang kena tengok tepi-tepi yang tepi dinding lah biasanya tak cicok ada ni. Kalau tengah tak ada lah cicoknya. Tepi dinding biasa ada tak cicok. Tengok sunat, tengok tempat semayang sebelum takbiratul ihram. Takbir siap-siap barulah apa tepi tu macam tak cicok je, macam tak kira dah. Tak ada buat apa dah. Sebab apa? Sebab dia tidak tengok tempat solat sebelum takbir. Tengok kawasan solat sudah, diri betul, kepala tunduk ke hadapan awal. Tunduk lalu dah kepala tu. Allahu Akbar, kepala ni tunduk dah, bukan kata nak tunduk kemudian. Ada ni. Sebelum takbir disunatkan tengok kawasan solat, kawasan sembahyang, kawasan yang akan kena tubuh dan pakaian ketika solat. Contohnya ketika duduk dan juga ketika sujud. Itu kawasan solat. Jadi selepas okey belaka dah, tubuh diri betul, kepala tunduk ke hadapan, Allahu Akbar, kepala tak gerak dah. Kenapa pula cerita kepala bergerak tak bergerak ni? Sebab kalaulah dia diri betul, jadi kepala dia tegak ke hadapan, tengok dinding, dia pun Allahu Akbar, dia pun tunduk kepala perlahan-perlahan. Jadi dua pergerakan tangan
campur dengan satu pergerakan kepala, 3 pergerakan daripada anggota yang besar, batal semayang. Dia tubuh diri betul. Jadi kepala pula tidak tunduk ke hadapan, tidak tunduk kepala, dia tegak dengan kepala. Dia pun Allahu Akbar, dia pun tunduk pelan-pelan. Ni mata nak tengok tempat sujud, dia pun tunduk pelan-pelan. Jadi 2 pergerakan tangan. Tangan angkat, turun, dipanggil satu pergerakan. Pada angkat, turun, satu pergerakan. Dia gini, dia tangan dengan kaki berbeza. Tangan angkat, turun, satu pergerakan. Terhayung. Terhayung ke depan, balik ke belakang. Dia panggil satu pergerakan. Sebab tangan ni anggota yang bergerak. Adapun kaki berbeza. Kaki melangkah ke hadapan, undur balik ke belakang, dipanggil sudah 2 pergerakan. Sebab kaki ni anggota yang tetap. Jadi sekarang ni dia angkat tangan, letak dada. Ini tangan kanan satu pergerakan, tangan kiri satu pergerakan. 2 pergerakan dalam sembahyang dengan anggota yang besar. Kemudian dia tunduk kepala, selepas dia bergerak 2 tangan tadi, maka dipanggil 3 pergerakan berturut-turut dengan anggota yang besar, maka batal sembahyang. Jadi sebelum takbir tu, kepala telah ditunduk ke hadapan. Jangan gerak lagi kepala tu. Kepala tunduk ke hadapan, Allahu Akbar. Kepala tu dah gerak dah. Ni ada juga. Kepala tunduk ke hadapan macam mana dah. Allahu Akbar. Dia pun lenggok semula kepala. Dia angkat semula kepala dia. Kepala anggota besar. Kena jaga molek. Bukan anggota kecil. Anggota kecil ni macam jari, tu anggota kecil. Jari tu tak kira. Kalau kita gatal, kita letak tapak tangan kita, jari pun ni bergerak garu. Buat banyak mana sekarang pun tidak bilang sebab jari anggota kecil. Cuma tapak tangan jangan bergerak. Masa garu tu tapak tangan bergerak juga, tapak tangan anggota besar. 3 kali turut-turut batal sembahyang. Tapi kalau tapak tangan tidak bergerak, yang bergerak hanya jari, itu tak bilang sebab anggota dipanggil anggota kecil. Anggota kecil dalam kitab lah. Anggota kecil, jari, lepas tu dipanggil zakat. Anggota kecil juga tu. Gerak, tidak kira tu. Lepas tu anggota kecil. Dalam kitab nak sebut anggota kecil. Kena senyum tu. Dah iyalah, bukan anggota besar tu, anggota kecil. Bergerak-gerak dalam kain tu. Tu tak bilang, tak kira tu. Dia bergerak, dia nak lari. Tu dipanggil anggota kecil. Ayat dalam kitab lah. Ada ni. Tapi kalau tapak tangan tu anggota besar. Jadi sekarang ni kepala tu anggota besar, kena jaga. Di semayang ni kena tetap, jangan buat hanyut semayang ni. Semayang hanyut. Siapa dia semayang hanyut ni? Budak-budak. Tengok budak-budak semayang. Dia hanyut je. Tubuh dia terhuyung hayang je macam orang mabuk. Budak-budak semayang. Tapi budak-budak semayang ni kalau kita mak ayah tak pegang dia, kamu semayang apa gitu? Macam nak melari Kalau kita tak jaga dia semayang gitulah siapa dia besar. Macam hanyut gitu. Ingat baik. Anggota besar, tangan, kepala tu anggota besar, kaki, 3 kali berturut-turut batas sembahyang. Ini mazhab Syafi'i ni. Tapi kalau satu tubuh bergerak, sekali sudah cukup, maka batas sembahyang. Satu tubuh bergerak, sekali sudah cukup, batas sembahyang. Kena jaga tubuh tu. Jangan buat macam orang hanyut gitu. Sembahyang ni duduk diam molek-molek. Ni apa ni? Macam apa? Kena belacang. Tak kan ni? Tak lagi kena belacang. Sebab apa kena belacang? Yang kata. Kena belacang. Garu situ. Ada jenis mayang gitu. Garu.
Akak kopiah tengok letak semula. Bukan budak umur 7-8 tahun kalau menengah tu. Dia main apa tak tahu. Dia ambil kopiah, dia tengok kopiah ingat ke ada duit dalam kali. Dia ubur semula. Tengok gelagak budak-budak semayang. Bukan budak-budak kalau rendah ni, budak-budak kalau menengah agama. Budak-budak sekolah madrasah. Mana umur sekolah menengah? Allah kata dia punya ustaz dia tak tengok ke pelajar di semayang macam mana. Macam-macam cara. Bak garu, bak Allah lah kata. Pakai comel, jubah dengan serban. Mana budak umur belasan kalau menengah. Belajar madrasah. Bukan belajar sekolah biasa. Tapi cara semayang tu. Kalau kita kata macam tadilah. Seperti kena belacang. Faham je tak? Kena belacang. Kena belacang. Gatal. Garu situ. Yelah kita kata budak-budak. Budak-budak pun dewasa dah tu. Dia nak balik dah Balik dah pun dah tahu. Tapi semayang tu tak dijaga adab. Diam dalam semayang. Bukan bergerak-gerak. Tak ada apa-apa pun. Dia garu pun bukan kata pun. Luar semayang dia tak garu pun. Dalam semayang je dia garunya. Jadi dia bermain-main. Jadi tak diajar molek. Tabiat macam mana? Tabiat tu kena buang lah. Tak boleh buang. Tak boleh buang orang tu lah. Tabiat tak boleh buang orang tu. Tak boleh buang tabiat. Tu kata daripada budak tu tengok dah. Anak kita semayang. Kenapa tangan duduk situ pula? Pegang situ, garu situ, stor situ. Kenapa ni? Pas semayang kita ajar molek lah. Dia garu lah. Dia garu bukan gatal. Adalah gatal sikit-sikit tu. Dia apa? Tengah semayang ni banyak-banyak benda yang melalaikan hati tu. Tu bermain-main tu. Tu pijak kaki kawang dia. Tu bermain-main tu. Kawang tu sujud kok, dia tarik batu lah. Jadi bermain-main ni. Tu mak ayah kena tengok lah. Sebab bukan budak kecil-kecil ni. Yang duk kacau-kacau dalam semayang ni bukan budak kecil-kecil. Kadang-kadang kalau hari Jumaat tu, budak kecil-kecil, budak kalau rendah lah. Comel semayang. Hak tukang kacanya, budak kalau menengah. Kalau hari Jumaat. Budak besar kacau. Budak kecil tak berani. Dia diam je. Masa semayang, hak besar tu. Imam Tasyak akhir je. Bunyi mutu dah belakang. Imam Tasyak akhir. Bunyi mutu dah. Tu Imam Assalamualaikum je. Salam pertama dah sudah lagi. Gegar dah tingkat atas. Kalau tingkat atas tu hak papan. Ni 2 lapis kat sini dah. Jumaat semayang atas. Atas tu seming ke papan? Papan. Mana kalau berlari bunyi lah. Ada masjid. Tu Imam As-Salatu go dia berlari dah. Balik dah hari Jumaat. Kata tu Imam pun baru salam pertama, tak sudah lagi. Dia berlari dah. Kata budak ni semayang kedok ni, belum apa tak tahulah. Belum tu. Tu mak ayah lah kena jaga. Tak dia apabila tak dia ajak adab dalam solat daripada budak-budak, dia akan jadi tadi tabiat. Peseng. Tabiat payahlah. Tapi kena buang tabiat tu. Sebab apa? Tabiat yang tidak beradab dia panggil. Jadi makna kalaulah diangkat kedua-dua tangan, sunat hayat, angkat tangan tiga takbiratul ihram, digerakkan kepala, sama ada tunduk kepala ataupun tunduk molek-molek, dia takbir angkat kedua tangan, diangkat kepala. Maka dipanggil 3 pergerakan, maka batal sembahyang. Ni dalam kebanyakan kitab lah. Kitab Jawi ke, kitab Arab ke. Nanti dulu. Ini
dalam kebanyakan kitab. Kitab Jawi, kitab Arab pun sama. Di antara perkara yang membatalkan semayang, perbuatan yang banyak, 3 kali dengan secara berturut-turut, dan dihisap dikira dengan pergerakan walaupun sunat sekalipun. 2 pergerakan tangan sunat, tiba-tiba campur dengan 1 pergerakan kepala yang hukumnya makruh, dikira 3. Walaupun pergerakan tangan tu sunat sekalipun, digerakkan kepala sekali makruh, 2 kali makruh, 3 kali turut-turut batal semayang. Jadi sekarang ni digerakkan kepala sekali saja makruh. Tapi di masa yang sama dia bergerak tangan. Tangan angkat tu hukumnya sunat. Walaupun 2 pergerakan tu sunat sekalipun, 1 pergerakan kepala saja makruh. Dia capur kedua-dua. 2 pergerakan sunat pun dia kira, 1 pergerakan makruh dikira. Maknanya 3 pergerakan batal semayang. Kitab Jawi ke kitab Arab. Begitulah ayat kitab.